Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para penonton, para pendengar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat kesempurnaan anggota panca indera, deria, mata, telinga, tangan, kaki dan lain-lain kepada kita, dan nikmat kita dipeliharakan oleh Allah Ta'ala daripada bala bencana wabak COVID-19 dan bencana-bencana yang lain. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah sama-sama kita tafakkur, kita sama-sama membincangkan tajuk mengenai dengan sabar menghadapi musibah. Semoga tajuk ini memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 155. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini ada menyebut perkataan sabar. Allah Ta'ala berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan ayat ini ada menyebut antara contoh-contoh bala, bencana, musibah, kesusahan yang disebut dalam ayat ini, iaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda dan juga kekurangan diri. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dalam membincangkan tajuk ini, marilah kita memahami pengertian sabar. Sabar bererti menahan diri. Menahan diri daripada mengadu-ngadu kesusahan atau derita yang ditanggung itu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita menghadapi kesusahan, kepayahan itu atau penderitaan tersebut dengan penuh rasa tenang, redha dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita menghadapi suatu kesusahan, kepayahan, penderitaan, bala bencana dan lain-lain, dan kita mengadu-ngadu, mengadu susah, mengadu itu ini dan lain-lain dan sebagainya, itu berkeluh kesah, maka itu tidak menepati kehendak sabar. Tapi kalau dia berdoa, dia memohon, dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi-nabi dulu, ya, Nabi Ayub, ya, dan nabi-nabi yang lain juga berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kesakitan dan lain-lain, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, maka itu adalah merupakan sifat yang baik dan juga sifat yang terpuji.
Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut mengenai dengan sabar, berdasarkan ayat ini, maka kita nak menyebutkan mengenai dengan fadilat bersabar, ya. Keutamaan sabar. Sabar merupakan satu daripada sifat mahmudah yang utama, ya. Sifat mahmudah yang utama, dan disebut dalam Al-Quranul Karim perkataan sabar ini tidak kurang daripada 70 kali, ya. Seperti mana disebut tadi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin. Satu, atau Allah Ta'ala menyebut, dia kata ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dan kamu hendaklah meneguhkan lagi, memperkukuhkan kesabaran kamu, dan juga usaha mengawal sempadan, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mencapai kejayaan. Jadi sabar ini merupakan punca ataupun sumber untuk kita mencapai kejayaan. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut sabar ini, boleh kita katakan tadi sebagaimana fadilatnya merupakan perkara yang sangat besar. Kalau contoh fadilat sabar, kalau puasa dikatakan satu daripada ibadat yang mendidik seorang untuk menjadi orang yang bersabar, sehingga dikatakan bulan Ramadan bulan kesabaran, syahrus sabri, bulan kesabaran, bulan Ramadan. Dan dalam hadis menyebut pula kalau sabar puasa itu, ya, supaya kita tahu penderitaan, kesusahan, kepayahan orang-orang yang menderita kemiskinan dan lain-lain lagi. Maka dalam hadis kursi menyebut bahawa dia kata kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu adalah untuknya, untuk dirinya sendiri, ya, kecuali puasa, ya, kecuali puasa kerana ia untukku dan aku akan membalasnya. Maknanya balasan kepada orang yang berpuasa ini tidak ada had, ya, tidak ada batasan. Ganjaran kepada pahala puasa itu menurut tingkatan kesabarannya. Jadi kesabaran manusia ni berbeza-beza, dan kesabaran yang tertinggi ada pada rasul-rasul ulul azmi yang dahului oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini kita boleh kategorikan kepada 3 jenis. Yang pertama iaitu sabar daripada melakukan maksiat, sabar melakukan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah sabar menghadapi musibah yang menimpa, ya, sabar menghadapi musibah yang menimpa, yang merupakan tajuk perbincangan kita pada hari ini, ya, yang kita bincangkan sekarang ini dan merupakan fokus kepada kita. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila menyebut mengenai kesabaran ditimpa musibah, boleh kita bahagikan kepada beberapa jenis, ya. Musibah itu ada macam-macam. Kita contoh, ya, musibah seperti musibah kematian, orang yang dikasihi, ya, hilang anak, kemalangan jalan raya,
kehilangan suami, kehilangan saudara, ibu bapa dan lain-lain, terutamanya secara tiba-tiba, ya. Itu contoh pertama, contohnya. Ataupun mengenai dengan kebinasaan harta benda, binasa harta benda, sama ada hilang, ya, harta benda kita hilang, ya, dicuri, disamun, terbakar, ataupun, ya, harta benda kita itu dirampas oleh orang lain, ataupun harta benda kita itu jawatan punca kepada pendapatan kita hilang, terutamanya pada zaman COVID, pada masa COVID melanda, COVID-19 melanda pada masa kini. Itu contoh yang lain. Ataupun mengenai dengan kecederaan, kecederaan anggota, ya, anggota tubuh badan kita, ya, mungkin tangan, patah kaki, ataupun lain-lain lagi, kecederaan pada anggota yang memerlukan kepada rawatan yang panjang, terapi, ya, dipotong atau sebagainya. Itu juga merupakan satu musibah, apatah lagi musibah yang berlaku secara tiba-tiba, ya. Ataupun, ya, penyakit, musibah penyakit hari ini, sama ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tekanan darah tinggi, ya, atau penyakit COVID-19 yang amat digeruni dan ditakuti oleh masyarakat seluruh dunia pada masa kini, ya. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ya, kita menyebutkan mengenai dengan bala bencana ini juga, ya. Bala bencana, musibah. Apatah lagi musibah itu merupakan musibah yang merupakan ancaman kepada keperluan asasi kita, ya. Keperluan asasi terancam. Apa keperluan asasi kita? Keperluan asasi yang hari-hari kita perlukan, yang semua orang memerlukannya, ialah makan, ya, minum. Itu keperluan asasi kita. Paling kurang kita nak makan, nak minum secara paling kurang minimum 1 pinggan, ataupun air beberapa liter yang kita perlukan. Itu keperluan asasi. Tapi kalau makanan tu lazat, sedap dengan lauk pauk dan sebagainya, itu bukanlah merupakan asasi lagi, ya. Mungkin itu dah jadi kemewahan ataupun keperluan sahaja, bukan keperluan asasi. Tapi kita tengok, ada orang yang makan makanan asasi pun tidak cukup. Itu satu jenis makanan. Yang keduanya mungkin keperluan asasi dari segi pakaian, ya, tidak cukup pakaian, ya, untuk menutup aurat, merupakan perkara yang amat penting, ya. Tapi kita di Malaysia ni kalau pakaian untuk keperluan asasinya setakat ini kuranglah, ataupun jarang berlaku kekurangan tersebut, ya. Tapi mengenai makan mungkin berlaku, ya. Ataupun mengenai tempat tinggal, ya, untuk bernaung daripada hujan, panas, dan sebagainya. Dan kita tengok ramai orang-orang miskin, susah, yang kehilangan tempat tinggal ataupun tidak ada tempat tinggal ataupun gelandangan. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mungkin perkara asasi itu ialah kesihatan, ya, nyawa yang mungkin mengancam nyawanya sendiri. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan musibah, ya, musibah. Jadi musibah ini apabila menimpa kita, yang kita nak bincangkan di sini ialah kita bersabar. Bukan maksud kita menyebutkan sabar sini sabar begitu saja. Sabar tadi maksud kita dia
tidak mengadu-ngadu, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengadu dengan Allah taala, dia berusaha, dia berikhtiar. Kalau dia sakit, dia mengadu kepada doktor, dia jumpa doktor, dan sebagainya. Kalau dia memerlukan perkara aspek-aspek yang lain, dia jumpa kepada orang-orang tertentu yang dapat menyelesaikan masalah dia. Tapi kalau orang yang tak sabar, sakit lutut, sakit kaki, ya, anggota dan sebagainya, duduk jumpa kawan-kawan, kabarkan segala penyakit yang ada pada dia. Dia cerita dengan kawan-kawan dia, duduk sembang mengenai penyakitnya di tangga masjid, tangga surau dan lain-lain lagi, cerita mengenai penyakitnya, seolah-olah kawan boleh ubat, ya, berbincang mengenai penyakitnya. Jadi kalau bolehlah kita ni, kita sembunyikan, ya, kalau nak dapat pahala sabar, ya, orang yang sakit tu dia menyembunyikan. Kita ni ada bagusnya ialah kalau kita sembunyikan kesakitan kita, sembunyikan penyakit kita, daripada pengetahuan orang awam, ya. Itu merupakan amalan yang baik, dan juga amalan yang terpuji, dan kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneliti kepada beberapa hadis daripada Nabi SAW, daripada Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut, ya, Nabi SAW menyatakan sebagaimana dalam firman Suratul Nahli ayat 96 menyebut, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan beri ganjaran kepada orang-orang yang sabar itu, ganjaran untuk mereka dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, semakin tinggi tahap kesabaran dia, maka semakin besarlah ganjaran pahala yang diterima oleh mereka itu. Ataupun firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan disempurnakan ganjaran untuk mereka itu tanpa hisab. Yani orang-orang yang sabar disempurnakan ganjarannya tanpa hisab, tanpa batasan. Kerana kesabaran itu juga tidak ada batasnya. Dan orang yang sabar itu juga sebenarnya dia sabar, tapi Tuhan tahu apa yang dia tanggung, apa yang dia derita. Ya, dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Tur ayat 48, Allah Ta'ala menyebut, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Maksudnya, dan sabarlah engkau dengan ketetapan hukum, ketetapan ketentuan daripada Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau di bawah perhatian kami, ya, di bawah perhatian kami. Jadi orang yang sabar tu, dengan dia menyembunyikan penderitaannya, dengan dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Taala tahu, Allah Taala mengetahui penderitaan yang dideritainya. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara lagi yang harus kita ingat ialah, ya, sabar ditimpa musibah ini ada perkaitan yang sangat rapat, ya, dengan sabar daripada melakukan maksiat. Kerana orang apabila dia menghadapi kesusahan, kepayahan, penderitaan, ya, penyakit dan sebagainya, ya, maka dia mungkin kehilangan sabar, ya,
atau orang di sekelilingnya, keluarganya tu tak boleh sabar tengok, maka dengan sebab itu dia nak melepaskan daripada penderitaan tersebut, dia buat benda-benda maksiat. Contoh kita katakan ketika COVID melanda, ya, ketika COVID melanda, COVID-19 melanda pada masa kini, ramai orang yang hilang jawatannya, ya. Saya dimaklumkan orang yang kerja pilot pun, ya, kerja pilot dengan syarikat-syarikat penerbangan yang biasa hidupnya senang, mewah, ya, gaji besar, pendapatan besar, kereta mewah, ya, pakaian berjenama, dan biasa duduk di hotel-hotel yang bintang, 5 bintang, 6 bintang dan sebagainya, ya. Tiba-tiba apabila COVID melanda, menyebabkan pelancongan tidak berlaku lagi, ya, penerbangan tak boleh jalan, ya, maka dengan sebab itu pendapatan mereka berkurang. Ada yang dibuang kerja terus, ada yang diberi gaji ikut jam penerbangan yang berlaku, dan ada yang mungkin diberikan gaji tapi dikurangkan gaji daripada biasa. Itu contoh, dan sehingga kita dapat mendengar contohnya ialah kerana COVID ini ada pilot juru terbang yang hilang pekerjaan, terpaksa jadi pemandu taksi atau Grab. Jadi kalau dia biasa hidup senang, dia biasa hidup mewah, tiba-tiba menghadapi kesusahan, ini merupakan satu perkara yang amat sukar kepada dia. Kalaupun dia dapat sabar, mungkin anak isterinya tak dapat tahan sabar. Jadi dengan sebab itu mungkin kerana kehilangan kesabaran, kehilangan pertimbangan, dan imannya pun turun rendah, maka menyebabkan dia buat benda-benda maksiat. Apa benda-benda maksiat? Seperti melakukan kerja-kerja haram, ya, menyeludup barang, ya, jual barangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dadah dan sebagainya, ataupun jadi ejen perkara-perkara yang tak sepatutnya seperti kemasukan parti dan lain-lain lagi. Itu contohnya. Jadi ini membawa kepada kerosakan yang sangat besar, ya, kepada masyarakat, dan merupakan satu dosa yang besar, ya. Jadi ini kita kena tengok, ya. Jadi itu contoh, ya, bukan saja kepada industri tersebut. Orang yang biasa hidup senang, mewah, ya, tiba-tiba kerana berlakunya COVID ini, maka hotel-hotel jadi merudum. Tak ada orang yang nak duduk di hotel. Maka pekerja-pekerja hotel sebahagiannya diberhentikan. Demikian juga pusat-pusat rekreasi ditutup, ya, ramai kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin pandai, cerdik, ya, boleh cari ganti kerja-kerja yang lain, tapi sebahagiannya mungkin tak dapat melakukan perkara yang sedemikian. Ataupun mungkin sebahagian para peniaga yang biasa berniaga, tapi kerana COVID ini melanda, maka sebagai contoh saya katakan orang yang kerja catering. Orang yang kerja catering, kalau dulu masa sebelum COVID, dia boleh berniaga, bekalkan makanan, kenduri kahwin, banyak kenduri kahwin ujung-ujung minggu, maka dia boleh dapat menjana keuntungan keuangan yang ribuan, ratusan ribu ringgit, dan boleh hidup mewah. Tapi apabila COVID melanda, maka menyebabkan dia kehilangan pekerjaan.
ya, tak ada siapa kenduri kahwin tak jalan dah. Kalau jalan pun sangat dalam kuantiti yang kecil saja, ya. Bahkan kenduri arwah pun tak jalan, maka menyebabkan dia menghadapi kerugian yang sangat besar. Bukan dia saja yang rugi, pekerja-pekerjanya yang ramai juga akhirnya tidak ada pekerjaan lagi, pendapatan. Maka semua ini merupakan musibah, ya, bencana yang menimpa, dan memerlukan kepada kewarasan rasional, keimanan yang tinggi, dan juga kesabaran untuk menghadapinya. Bahkan kena usaha jalan yang lain, selain daripada berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Taala. Jadi, ya, semua ini dia berkait dengan kesabaran daripada melakukan maksiat. Sabar daripada melakukan maksiat. Dan kita saban hari kita tengok dalam media sosial, dalam surat khabar, dalam radio, dalam TV, dengar radio, kita lihat untuk TV, bahkan melalui media-media sosial, ramai orang-orang terlibat dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum, terutamanya kita katakan rasuah, ya, rasuah, penyeludupan, ya, dan juga penjualan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian daripadanya, contoh kita kata, kita juga dapati, contohnya ada orang yang yang ditangkap ketika dia mencuri duit, curi duit di masjid. Dia mengaih daripada tabung masjid, ambil, tertangkap. Dan bila ditangkap, dia menyatakan bahawa anaknya tak makan, isterinya tak makan, dan dia terpaksa buat perkara yang tersebut. Jadi ini merupakan mengapa ini berlaku, kerana dia tidak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, atau mungkin dia ditimpa bencana, ya, yang menyebabkan dia hilang pendapatan, ya, dan sebagainya. Dan nak makan, keperluan-keperluan asasi perlu dipenuhi. Oleh sebab itu dia lakukan perkara tersebut. Jadi oleh sebab itu maka saya menyeru kepada diri saya, kepada para pendengar semua, ya, supaya kita teliti perkara-perkara yang sebegini. Dan inilah yang dikatakan kita perlu bersabar. Orang-orang yang ditimpa kesusahan secara tiba-tiba ini, ya, secara tiba-tiba, yang kaya tiba-tiba jadi miskin, yang ada harta tiba-tiba hilang harta bendanya, maka kesabaran amat bererti dan bermakna. Ada hadis yang menyebut, dia kata, innamas sabru inda sadamatil ula, ya, hanya sabar itu ialah, dia kata, pada ketukan yang pertama, ya, ketukan yang pertama. Maksudnya bila berlaku satu benda dia terus sabar, itulah yang terbaik. Ada juga orang yang contohnya aksiden berlaku kepada keluarganya, dia mati, keluarganya hilang, orang-orang yang dikasihi, hilang suami, hilang anak, hilang kaum kerabat, ibu dan lain-lain, maka dia meraung, dia menghempas diri, badan dia dan sebagainya, contohnya. Maka dia tak dapat menahan kesabaran dan tidak dapat menerima hakikat tersebut, tak boleh terima hakikat tersebut. Tetapi, ya, 2-3 hari kemudian dia dapat tenang, dia baru tenteram, dan semakin lama, semakin hari dia dapat menerima kenyataan. Jadi menerima kenyataan setelah lama daripada waktu tersebut,
dan mulanya dia tidak menahan sabar, tidaklah sama pahalanya dengan orang yang bila dia ditimpa kesusahan, dia terus dapat bersabar. Dan inilah kesabaran yang sungguh membawa erti dan membawa makna. Tuan-tuan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut mengambil contoh teladan ketika mana kita dalam kesusahan, kepayahan, kita ambil contoh daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kesusahan Nabi, para sahabat. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berada di Makkah, ya, baginda dan kaum muslimin ditekan, disiksa, dipulau, dicela, dan akibat terlalu perit penderitaan itu berlaku kepada sebahagian daripada sahabat ini, maka mereka, sebahagian daripada sahabat, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah berdoa, ya, agar umat Islam diberikan kemenangan yang segera, ya, segera, dan supaya kesusahan itu diangkat dan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan sebahagian sahabat minta Rasulullah supaya berdoa supaya kaum musyrikin itu ditimpakan bala bencana sebagaimana Allah Ta'ala telah menimpakan bala bencana kepada kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, dan lain-lain lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, walakinnakum tastajilun, tetapi kamu terlalu gopoh, ya, gopoh. Jadi nak cepat, ya, jadi nak cepat, maka kalau kita tengok, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dalam peperangan Khandaq, ya, kaum muslimin ketika itu menghadapi kemelesetan ekonomi yang amat teruk, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kata terpaksa ikat perut dengan batu, ya. Sahabat-sahabat pun ikat dengan batu mungkin, tapi batu yang diikat oleh Rasulullah itu lebih banyak lagi daripada sahabat-sahabat yang lain, untuk menahan lapar yang amat sangat. Kita tak pernah ada pengalaman ikat batu jadi tali pinggang supaya perut ini tidak begitu terasa kelaparan tersebut. Belum lagi berlaku kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut, kerana kita takut kita tidak sampai ke tahap sabar yang sedemikian itu. Namun walaupun begitu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanglah, dan juga kepada kaum muslimin yang lain, dan akhirnya mereka berjaya. Sebab tu kita kena banyak berdoa, ya. Allah Subhanahu kita perlu banyak berdoa, dan dalam Al-Quranul Karim ada disebutkan kepada kita doa yang perlu kita amal, kalau boleh amal setiap kali lepas sembahyang, iaitu Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, Engkau curahkan kepada kami, ya, afrigh alaina sabran, curahkan, bagi kepada kami ini sabar, ya, kesabaran, ya, dan tetapkan pendirian kami, ya, dan tolonglah kami dalam menghadapi golongan yang kafir. Jadi kita kena banyak doa supaya kita diberikan rezeki, iaitu rezeki sabar, ya, kerana orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hidup mereka itu bahagia, itu mereka ini merupakan orang-orang yang diberikan kesabaran, ya. Kalau tak sabar, kita tidak akan dapat, kerana sabar itu merupakan sunnah
untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara yang nak kita dapat. Ya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada apa yang kita sebut dalam perbincangan kita hari ini, ya, kita telah menyebutkan mengenai dengan pengertian sabar, iaitu sabar itu kita menahan diri kita daripada mengadu-ngadu kesusahan. Ya, janganlah kita mengadu-ngadu kesusahan kita atau derita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya kita mengadu kesusahan itu kepada Allah dan menghadapi kesusahan dan penderitaan tersebut dengan penuh rasa tenang. Rasa tenang, rasa redha, dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita daripada penderitaan dan juga kesusahan tersebut. Fa inna ma'al usri yusra, kerana bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Dan kita telah menyebutkan mengenai dengan fadilat sabar, jenis-jenis sabar, terutamanya sabar berkaitan dengan musibah yang menimpa pada kita, iaitu bala bencana. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut mengenai orang-orang yang makam mereka itu merupakan makam-makam yang tinggi. Ya, orang yang makam yang tinggi, yang dapat menahan kesabaran, terdiri pada para anbiya, aulia dan muqarrabin, disebut dalam surah Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak berasa kecewa dengan apa yang hilang daripada kamu. Hilang anggota, hilang keluarga, hilang harta benda, hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, hilang yang kita selama ini ada, kita hilang. Kita tidak berasa kecewa, kerana sebenarnya dia memang pinjaman daripada Allah Ta'ala. Wala tafrahu bima atakum, dan tidaklah kamu gembira sangat dengan apa yang kamu dapat. Ya, jadi kita jangan gembira sangat dengan suatu-satu yang kita dapat daripada nikmat itu, kerana Allah Ta'ala boleh ambil anytime. Hatta mata, telinga, tangan, kaki kita, anggota kita, nyawa kita sendiri, ini adalah merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh ambil bila-bila saja. Jadi orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi, maka dia dapat bersabar. Kalau hilang pun dia tidaklah kecewa sangat, kerana dia tahu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ganjaran daripada kesabaran itu adalah lebih besar daripada apa yang hilang daripada yang telah diberikan selama ini. Ya, dan gantiannya di sisi Allah Ta'ala itu adalah lebih baik lagi. Ya, dan begitulah seterusnya. Semoga apa yang kita bincangkan ini memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada kita semua. Yang mana yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah itu saya sendiri, saya mohon ribuan ampun maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.